Alhamdulillah, insyaAllah Puan Aliza dah berada di hadapan kamera kita. Jadi saya teruskan majlis kita ini dengan menjemput Puan Aliza Alwi, Ketua Jabatan Bahasa IPGKK untuk memberikan tazkirah kepada kita semua. Dipersilakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan, bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya share skrin ke? Boleh. Sebenarnya agak gementar juga saya pada pagi ni kerana itulah. Kejap ya. Agak lambat. Saya tak pasti ada nampak PowerPoint saya ke tak? Tengah loading. Boleh nampak. Bacalah. Nampaklah ya. Okey. Baik, Assalamualaikum kepada saya rasa Puan Azlina, Timbalan Pengarah juga ada di sini dan semua rakan-rakan pensyarah KJKU. Saya tak pasti kenapa ada echo testing. Okey. Baik, sebenarnya saya seperti saya katakan tadi, sebenarnya saya agak gementar kerana rakan-rakan di sini semuanya mempunyai ilmu yang sangat tinggi ya. Kenapa saya tak pasti apakah lagi yang boleh saya kongsikan dengan rakan-rakan pensyarah KJKU dan juga timbalan pengarah kita dan juga rakan-rakan staf warga IPGKIK. Kerana saya rasakan apabila kita hendak berkongsi dengan ilmu yang saya belajar ilmu itu hendaklah sesuatu yang telah kita amalkan. Dan saya terpaksa berfikir apa yang sebenarnya saya boleh kongsikan dengan rakan-rakan semua, doktor, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya rasa saya ingin berkongsi ini secara santai jugalah ya. Saya ingin berkongsi tentang satu perkara iaitu membaca. Jadi kalau kita tengok ni ya, perkataan bacalah ini, bagaimana cara kita membacanya? Apabila kita nak marah anak kita nak suruh baca, bacalah. Dan apabila kita nak memujuk, kita kata bacalah. Ya, tapi maksudnya sama. Kita meminta untuk orang-orang membaca, kita menggalakkan diri kita, kita menggalakkan orang-orang sekeliling kita, kita menggalakkan anak-anak kita membaca. Jadi gerakan membaca ni kita lihat di seluruh dunia ada gerakan membaca, galakan untuk membaca juga melalui program-program di seluruh dunia, termasuk juga di Malaysia. Okay, dan sekiranya kita tengok program membaca di sekolah sebagai orang-orang institusi yang berkaitan dengan pendidikan, jadi kita memang banyak mendengar tentang program-program membaca di sekolah, di kampus kita sendiri. Baik, kalau di sekolah dalam bahasa Inggeris kan ada banyak program membaca. Okey, pertamanya dulu masa saya di sekolah dulu ada readers box di belakang sekolah, di belakang kelas, setiap kelas ada satu kotak. Dalam kotak tu semua banyak buku. Macam-macam jenis buku ada dan kami akan pergi untuk membaca buku tersebut dan kita akan membuat sinopsis buku. Itu sendiri, tidak ada diwajibkan berapa buku ke berapa ke apa jenis buku ke, kita just ambil saja. Dan buku tersebut berada di belakang kelas, setiap kelas di sekolah saya dulu.
Jadi kita apabila ada buku di belakang kelas, kita sentiasa nampak dan kita nampak kawan kita membaca, jadi kita pun teringin untuk membaca. Ada juga readers program di sekolah-sekolah dulu ya. Readers program ni untuk bahasa Inggeris, untuk menggalakkan pelajar-pelajar sekolah membaca. Jadi setiap satu waktu dalam seminggu tu pelajar-pelajar akan diberikan buku-buku cerita untuk mereka baca. Itu ialah readers program. Dan juga ada juga pula program yang dipanggil DEAR, Drop Everything and Read. Ni semasa saya dah mula mengajar ya, DEAR program ni, di mana pada waktu-waktu tertentu dalam satu hari di sekolah tersebut akan dibunyikan sama ada loceng atau ada signal lah. Ada signal, apabila signal tu diberikan, semua orang termasuk guru akan memberhentikan apa saja yang mereka buat dan mereka akan mula membaca. Itu drop everything and read. Jadi mereka membaca, jadi kena sentiasa ada buku cerita bersama-sama dengan mereka, buku cerita ke majalah ke apa-apalah. Itu ialah program drop everything and read. Lepas tu program ini diberhentikan. Ada pula program silent reading. Silent reading ni ada masa-masa tertentu, semasa dalam waktu bahasa Inggeris, pelajar-pelajar diminta untuk membuat silent reading. Ada sekolah-sekolah yang menjalankan silent reading ni pada 5 minit atau 10 minit yang pertama pada sebelum sekolah kelas bermula. That one is called silent reading. Just duduk dan baca saja, silent reading. Dan sekarang ni kita ada program Nilam. Pelajar-pelajar di sekolah digalakkan untuk membaca buku. Ada buku Nilam. Ada juga pertandingan Nilam. Jadi program ini ada program yang besar menunjukkan betapanya kerajaan kita ni mahukan supaya masyarakat Malaysia ini dan dibentuk daripada sekolah untuk membaca. Pernah juga ada Selangor Literacy Project. Ini adalah projek bersama dengan British Council dan juga Jabatan Pendidikan Selangor pada tahun 2017. Selangor Literacy Project ni diadakan di beberapa sekolah. Jadi ia juga melibatkan komuniti setempat dan juga ibu bapa. Ibu bapa datang ke sekolah dan dilatih oleh trainer daripada British Council ini untuk macam mana cara untuk membaca dengan anak-anak mereka di sekolah. Jadi menunjukkan betapanya pentingnya membaca ini dan betapa pentingnya membaca ini dilakukan juga di rumah. Jadi kita sebagai pensyarah, sebagai warga IPGKIK yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dengan aktiviti pendidikan negara, kita juga perlu ada rasa, bagi saya lah, kita perlu ada rasa kesedaran bahawa mesti ada sebab mengapa program membaca ni selalu dijalankan dan bertukar-bertukar. Yang ini tak berjaya, diadakan pula program yang lain, dirasakan program tu tak berjaya, ada lagi program yang lain. Mesti ada sebabnya kerana membaca ini sangat-sangat penting. Kita biasa dengar kan membaca ini ialah jambatan ilmu. Memang banyak benda yang kita boleh dapat apabila kita membaca. Okay. Dan kita juga ada program membaca 10 minit. Program yang kita adakan sekarang ni, program membaca kita ni 10 minit setiap hari, 10 minit sebelum tidur, 10 minit sebelum makan, 10 minit pagi. Kita baca, kalau setiap hari kita baca sikit-sikit, kita akan menghabiskan satu buku. Dan walaupun dalam 10 minit tu kita baca mungkin 2 muka surat, sekiranya kita membaca dengan perlahan, 10 muka surat, banyak perkara dalam muka surat tersebut yang sebenarnya memberikan kita banyak pengetahuan dan juga benda baru. Kalau benda tak baru pun kita akan teringat semula sesuatu yang ditekankan semula. Baik, itu bila kita tengok ni kan, banyak sangat program di sekolah, itulah yang menunjukkan bahawa program membaca ini, aktiviti membaca ini sebenarnya sangat-sangat penting. Dan kita sebagai ibu bapa atau kalau kita tak ada anak, kepada anak-anak saudara kita, adik-beradik kita, pentingkanlah
pentingkanlah pada mereka, galakkanlah mereka untuk membaca, terangkanlah kepada mereka kepentingan membaca. Tapi setakat memberitahu saja tak cukup. Kita sendiri kena tunjuk bahawa kita ini membaca. Kalau kita tak tunjuk setakat membaca saja, itu yang saya kata, kalau kita ada ilmu tapi kita tidak amalkan, orang tak nampak pun kita mengamalkannya, orang tak nampak seperti kita bersungguh-sungguh di dalam apabila kita mengingatkan orang, apabila kita menggalakkan orang. Jadi adalah penting untuk kita sendiri membaca apabila kita ingin menggalakkan orang lain membaca. Kenapa ya kita membaca dalam hidup kita ni? Satunya kerana keperluan. Kita susah sebenarnya untuk kita membaca ni. Ini saya bercakap tentang diri saya lah. Saya tak bercakap tentang tuan-tuan dan perempuan. Mungkin tuan-tuan dan perempuan ni memang jenis orang yang memang rajin membaca. Tapi rata-rata saya lihat di apabila saya membuat pemerhatian di sekeliling saya, apa kita maksudkan dengan membaca? Kita ada orang kata, tak apa, you tengok orang tak membaca, you tengok orang tak baca, tapi diorang sebenarnya tak baca buku. Dia baca dekat dia punya laptop, dia baca dekat dia punya handphone, dia baca dekat dia punya iPad. Tapi macam selalunya kalau saya jenguk-jenguk macam tu, ramai yang bukan membaca tetapi melihat video, melihat lagu-lagu, sebenarnya tidak membaca baris-baris dan ayat-ayat, membaca perkataan-perkataan. Tidak sangatlah, mungkin saya salah tetapi itu daripada pemerhatian saya. Jadi bilanya kita membaca ni ya, selalunya kita membaca bila kita ada keperluan. Contohnya kalau kita nak masak, sekarang kita duduk di rumah kan, nak masak tak tahu dah nak masak apa, tiap hari dah masak benda yang sama, apa nak masak ya? Jadi kita mula cari resepi. Yang itu kita membaca lah, kita akan cari resepi walaupun handphone ke online ke tak apa, tapi kita membaca untuk mencari resepi. Dan bila kita cari resepi tu, kita membaca. Ada kadang-kadang kita jumpa ingredients ataupun bahan-bahan yang kita tak pernah jumpa kalau kita nak cuba masakan-masakan yang baru kan. Jadi itu pun akan memberikan kepada kita pengetahuan yang baru. Kadang-kadang cara dia masak tu macam kita tak pernah jumpa pun perkataan cara masak yang macam tu. Broil, apa broil ni? Jadi kita mungkin akan cari pula dekat website lain, apa maksud broil ni. Jadi itu akan menyebabkan kita membaca lagi. Okay. Ada setengah orang tu untuk travel, contohnya nak pergi mengembara atau berjalan ke negara-negara lain. Tak payah negara lain lah, kita dalam negara kita. Macam sekarang ni ramai orang nak pergi ke Langkawi kan. Jadi akan mula membaca apa ada di Langkawi, apa benda ni. Tak semestinya membaca itu ialah membaca artikel-artikel saja, tapi membaca jadual. Jadi bila kita mula membaca, mencari berapa harga tiket ni, okay, jadi kita akan kita akan membaca bagaimanakah orang di Langkawi tu, apa benda tarikan-tarikan di Langkawi tersebut. Macam mana cara pula SOP sekarang ni, macam mana caranya kita hendak pergi ke sana, apakah SOP yang perlu kita lalui. Jadi kita pun mula membaca. Itu adalah keperluan. Dan kalau tak ada keperluan, kadang-kadang kita tak baca, kita dengar saja kan. Dan juga sebagai hobi, ada orang suka membaca. Macam ada kawan-kawan saya memang suka membaca, ada berkotak-kotak buku di rumahnya. Tak boleh dengar kalau ada sale buku sana sini, dia akan mesti pergi dan beli. Memang hobinya membaca. Dan apabila hobi membaca ni, dia mula mencari, selalunya orang yang akan memang banyak membaca. Kita boleh tahu bila orang itu seorang yang banyak membaca ya, dia ada banyak kosakata, banyak vocabulary. Apabila kita bercakap dengan dia atau bila dia WhatsApp, kita nampak perkataan-perkataan yang digunakan memang hebatlah, memang perkataan-perkataan yang jarang orang gunakan. Dan pengetahuannya juga banyak ya apabila orang ni memang banyak membaca. Jadi orang-orang yang mempunyai hobi membaca ni kadang-kadang mereka akan join
mereka akan mengikuti atau menjadi ahli kepada reading circles, kumpulan-kumpulan membaca di mana mereka membaca buku. Mungkin pada minggu tu kena baca buku tentang self-help. Dia ada macam tu, akan baca buku tentang self-help, semua orang akan baca dan mereka akan berjumpa sekarang ni secara online lah. Mereka akan berjumpa dan akan bercerita apakah buku self-help yang mereka baca. Mungkin minggu depan kita akan baca apa-apa buku yang ditulis oleh V.S. Naipaul contohnya, seseorang penulis. Jadi semua orang akan carilah apa-apa buku yang ada yang ditulis oleh penulis tersebut, dan lepas tu mereka akan berjumpa dan mula bercerita tentang apa yang mereka baca. Itu ialah mereka yang hobi membaca. Ada orang kata orang yang nak hobi membaca ni orang yang mungkin suri rumah, yang tak ada kerja lain. Tak semestinya. Saya kenal ada ramai juga orang yang menjadikan membaca ini sebagai satu hobi, mereka yang berkerjaya. Dan ada yang juga yang kerjaya ni memang sibuk, tapi sebab itu ialah sesuatu yang mereka suka, jadi mereka akan cari masa untuk membaca. Itulah sekiranya kita mempunyai hobi yang membaca. Jadi kita tengoklah kita di mana sekarang ni. Adakah membaca tu hobi kita atau adakah kita membaca hanya sekadar untuk keperluan. Macam pensyarah-pensyarah apabila nak menyediakan, ini saya tak cakap orang lain, saya lah ya, apabila nak menyediakan bahan-bahan untuk PNP, kuliah, tutorial, masa itulah kita mula membaca dengan banyak. Tapi saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendirilah dan juga rakan-rakan yang lain, sebenarnya keperluan membaca ini amat penting untuk seorang pensyarah, kerana kita kena sentiasa jadi up to date dengan apa yang berlaku di dalam dunia trend yang terbaru di dalam bidang kita ni di luar sana ya, dan juga apa yang berlaku di sekolah. Kita tidak berada di sekolah, jadi kita perlu membaca apa yang berlaku di sekolah sekarang ni. Kadang-kadang maklumat tu tidak sampai kepada IPG ya, maklumat tersebut sampai ke sekolah dulu baru sampai kepada kita. Jadi kita kena sentiasa membaca. Saya tak nak ni jadi macam lecture pula ya. Baik, dan sekarang kita sebagai umat Islam ya, apa benda yang paling penting sekali kita kena baca? Benda yang paling penting sekali kita kena baca, kita mesti baca, ianya adalah Al-Quran. Al-Quran tu memang penting untuk kita baca. Ya, saya kalau cakap pasal ni memang agak okey. Baik. Ganjaran membaca Al-Quran tu, saya minta ya, kalau saya ada tersalah sikit ke apa ke, minta ustaz, tolonglah betulkan, tolong untuk mencelah pun tak apa. Sebab seperti saya katakanlah, saya hanya ingin berkongsi. Ini bukanlah ilmu yang baru, saya rasa semua orang ada ilmu ni sebab kita semua telah membesar sebagai seorang Islam. Kita semua ada, kita semua tahu dan kita telah diajar tentang Al-Quran, tentang kepentingan Al-Quran, diajar bagaimana untuk membaca Al-Quran. Kerana itulah ayat-ayat daripada Al-Quran yang kita baca setiap hari. Dalam 5 solat yang kita dirikan setiap hari, itulah yang kita baca. Baik, ganjaran ya. Ganjaran untuk membaca Al-Quran ni sangat banyak. Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, sesiapa membaca satu huruf daripada Al-Quran maka dia melakukan satu kebajikan. Dan satu kebajikan itu dilipat gandakan 10 kali. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Baik, hadis ini memang selalu kita dengarkan. Alif itu adalah satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi setiap satu huruf tu kita dapat banyak kebajikan, dapat pahala sebanyak 10 kali. Jadi bayangkan betapa banyaknya huruf-huruf yang terkandung di dalam Al-Quran itu, berapa banyaknya yang kita akan dapat pahala apabila kita membaca Al-Quran. Jadi TP kita sendiri ya, Puan Azlina menggalakkan
dan meminta juga supaya kaunselor kita menggalakkan pelajar-pelajar kita, siswa-siswa guru kita untuk membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran itu sangat special. Sangat special untuk kita. Sangat special yang telah dianugerahkan kepada umat Islam. Jadi saya ingin kaitkanlah membaca Al-Quran ni dengan nikmat yang kita ada ya. Baik, apakah nikmat? Maksud nikmat itu ialah ini yang saya dapat. Saya ni suka mendengar IKIM, suka membaca apa-apa artikel oleh IKIM ya. Jadi maksud nikmat ialah apa yang memberi kesedapan kepada manusia. Ustaz Muhammad Al-Amin kata ma yataladzul insan, apa yang memberi kesedapan kepada manusia. Jadi kalau kita tak rasa membaca itu nikmat, kita tak rasa membaca itu satu enjoyment, satu kesedapan, kita tak akan membaca. Kalau kita tak rasa yang membaca Al-Quran itu ialah memberikan kepada kita kesedapan atau enjoyment, kita tak akan membacanya. Tapi kita sebenarnya kena juga mengaitkan nikmat membaca Al-Quran itu kan kepada nikmat-nikmat lain yang telah dikurniakan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satunya nikmat mata. Kita ni ilmu khas kan, kita ada pelajar-pelajar khas, kita ada pendidikan khas, kita tahu kita ada pelajar-pelajar yang ada kekurangan dari segi penglihatan. Allah mengurniakan kita mata. Salah seorang daripada guru mengaji saya yang ingin kami mengingatkan kepada sesiapa saja yang kami jumpa supaya sementara kita ada nikmat penglihatan ini, bacalah Al-Quran. Kerana ada rakannya yang pernah ada penglihatan, tidak sangat hiraukan Al-Quran ini, tidak sangat hiraukan untuk membaca Al-Quran. Cuma setelah hilang kurniaan Allah penglihatan ini, barulah dia terasa betapa hilangnya nikmat itu, betapa dia menyesalnya tidak membaca Al-Quran, dan pada masa dia buta tersebut dia membaca juga, cuba juga menghafal Al-Quran, dia alhamdulillah telah berjaya. Tapi dia sendiri minta, guru saya itu meminta orang lain, mengingatkan orang lain supaya selagi kita ada dikurniakan penglihatan, bacalah Al-Quran. Kerana apabila kita membaca setiap huruf itu adalah nikmat kepada kita. Apa lagi nikmat yang dikurniakan oleh Allah? Kemudahan. Kita ni zaman moden ni banyak kemudahan kita. Nak baca Quran sama-sama dengan kawan-kawan boleh, jauh pun tak apa, kita boleh buat online, WhatsApp lah, Google Meet lah. Apa lagi kemudahan yang ada? Tak tahu nak baca Quran, tak apa, online kelas pun ada. Dekat TV pun ada. Sekarang ni pun banyak kesedaran tentang membaca Al-Quran kan, ada kelas-kelas sana sini. TV Al-Hijrah pun ada My Quran Time, every day pukul 12. Ada pula ulangan malam kalau tak sempat. Banyak kemudahan yang kita telah diberikan, itulah nikmatnya. Dan satu lagi nikmat yang kita ada sekarang ini ialah masa. Masa tuan-tuan dan puan-puan, sebab saya rasa bila kita, salah satu daripada nikmat yang kita dapat yang apabila kita work from home ni ya, saya tak terkejar-kejar, tidak terkejar-kejar untuk ke sana kemari, semuanya ada di rumah saja, walaupun ianya kita nampak macam kita lebih sibuk kerana rasa macam lebih banyak kerja sebab kerja makin memakan masa yang lebih lama. Orang pun selalu rasa kita ada dekat rumah, so we are always available all the time kan. Jadi nikmat masa. Tak terkejar-kejar untuk nak baca Al-Quran. Ada masa je untuk nak baca Al-Quran. Al-Quran dekat situ je. Nak ambil ke tak ambil, itu saja. Nikmat masa kita ada. Jadi yang penting kita perlu istiqamah, kita kena konsisten. Apa maksud istiqamah tu? Tetap atau berpendirian teguh atas kebenaran. Itulah maksud istiqamah dalam Islam ya. Kita berpegang pada akidah Islam dan melaksanakan syariat dengan teguh. Tidak berubah atau berpaling tadah walau apa juga keadaan. Jadi inilah kita kena istiqamah dengan perbuatan kita. Kita cuba membaca Al-Quran setiap hari. Walaupun satu ayat pun cukup lah. Kalau busuk-busuk pun satu ayat lah. Kalau kita tak boleh baca satu juzuk ke satu page ke ya, kita bacalah satu ayat. Jadi kita kena tekun kerana ia meliputi tekun melakukan apa saja yang baik dari diredai Allah. Sikit pun tak apa, kerana daripada Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, wahai manusia, lakukanlah amalan mengikut keupayaan kamu.
Sesungguhnya Allah tidak jemu sehinggalah kamu sendiri yang jemu. Amalan yang paling Allah sukai ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Tak apa, sedikit tak apa. Tapi buatlah. Kalau boleh setiap hari tu sebelum kita baca benda lain, sebelum kita capai kita punya handphone nak baca apa-apa message yang malam tadi orang dah hantar, bukalah Al-Quran dulu. Bacalah Al-Quran. Okay? Dan syarat untuk istiqamah ni untuk baca Al-Quran ni ada 3. Satu, ni untuk istiqamah lah, tapi saya letaklah untuk mungkin untuk baca Al-Quran ya. Kita niat, lintaskanlah dalam hati kita nak baca Al-Quran setiap hari. Kenapa? Untuk kita mendapat keberkatan daripada Al-Quran yang akan temankan kita esok dalam kubur, insya-Allah Al-Quran. Jadi kita niatkan untuk kita membaca Al-Quran setiap hari untuk kita mendapat keberkatan, ya. Dan kita kurangkanlah pilihan. Kalau masa tu nak baca Quran ke, nak pergi buang sampah ke, nak sapu rumah ke, nak buat breakfast ke, kita masa tu memang banyak pilihan sebab kan macam saya cakap tadi lah, susah sebenarnya, susah untuk kita membaca, susah untuk kita istiqamah, susah untuk kita nak membaca Al-Quran. Kita kurangkanlah pilihan. Ada pilihan yang tu selalunya kita akan ambil pilihan yang ringan kan. Kadang-kadang kita rasa kita ni sibuk sangat tapi sebenarnya benda yang kita buat semua ringan-ringan, tak ada produktif pun. Jadi jangan pilih yang ringan. Kita pilih yang utama. Sapu rumah, buang sampah dengan baca Quran. Yang mana? Baca Quran. Sebab itulah yang utama. Susah sikit lah nak kena pergi, nak kena buka, nak kena baca. Susahlah sikit. Tapi itulah yang utama. Jadi kita kurangkan pilihan kita. Yang ketiganya, banyakkan doa. Doa ni very powerful. Very, very powerful. Allah sentiasa tunggu doa kita. Jadi kita banyakkanlah doa ya, rakan-rakan semua. Jadi apabila kita membaca Al-Quran ni, jangan setakat baca saja. Bacalah dengan membaca Al-Quran, terjemahannya. Elok lagi bacalah tafsir. Tapi seelok-eloknya berguru. Tapi kalau kita setakat kita punya level ni, saya lah baca Al-Quran dan kita baca slow tak apa. Ada setengah orang kata berapa kali khatam Quran ya. Bagi saya lah berapa kali khatam Quran tu tak penting, tapi you faham tak yang you baca tu? Ada tak you dapat? You dapat tak apa? Bila you dapat tu you amalkan tak? Yang itu yang bagi saya yang penting lah. Jadi kita banyakkan doa untuk kita membaca Quran ni untuk mendapatkan, untuk kita istiqamah baca Quran ini, minta Allah sentiasa permudahkan, sentiasa luangkan masa, luaskan kepada kita masa untuk kita sentiasa ada masa untuk membaca Al-Quran, supaya kita sentiasa ringan untuk kita membaca Al-Quran, supaya kita sentiasa menuju kepada Al-Quran, kerana di dalam Al-Quran itu terdapat banyak-banyak ilmu. Okay, jadi akhir kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Wallahu alam. Assalamualaikum, sekian itu saja. Semoga mendapat manfaatlah daripada apa yang perkongsian saya pada hari ini. Saya serahkan semula kepada Ustaz Zaradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jutaan terima kasih kepada Puan Aliza Alwi di atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat.